Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kelas yang lepas kita telah pun membaca perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yang mana beliau menyatakan bahawa pintu masuk ataupun punca untuk manusia ini melakukan dosa daripada beberapa pintu masuk yang ada pada diri manusia, iaitulah yang dia sebutkan sebagai al-lahazat wal khatarat wal lafazat wal khatawat, iaitulah lintasan-lintasan hati, pemikiran, dan diikuti dengan pertamanya ialah al-lahazat, pandangan mata, diikuti dengan lintasan-lintasan hati, pemikiran, al-lafazat, ucapan-ucapan, dan seterusnya langkah. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullahu jalla wa ala memperincikan keempat-empat perkara ini dengan kata beliau, faslun وأكثر ما تدخل المعاصي على العبد من هذه الأبواب الأربعة فنذكر في كل واحد منها فصلا يليق به. Kebanyakan dosa yang masuk kepada seorang hamba adalah daripada empat pintu ini, empat saluran ini. Maka kita akan bincangkan satu persatu dengan setiap fasal, setiap perkara ini akan diperincikan dengan cara yang layak bagi setiap satunya. Maka dia mulakan perbincangan dengan al-lahazat, pandangan mata. Kata beliau rahimahullah, fa amma al-lahazatu fa hiya ra'idu syahwati wa rasuluha wa hifdhuha aslu hifdhil farji faman atlaqa basarahu awradahu mawaridal halakat. Adapun pandangan mata, jelingan mata, ini adalah pemandu syahwat dan utusannya. Sesiapa yang menjaganya, memelihara jelingan mata ini adalah asal pemeliharaan bagi kemaluan. Barang siapa yang melepaskan jelingan matanya memandang apa sahaja, ini akan membawanya kepada kecelakaan. Awradahul halakat. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu ikuti pandangan dengan pandangan. Sesungguhnya untuk kamu itu hanyalah yang pertama yang kamu terpandang tanpa sengaja, bukan yang seterusnya yang kamu kemudiannya kekalkan pandangan itu. Maksudnya, kalau kita terpandang sesuatu yang tidak layak dengan pandangan mata kita daripada aurat dan sebagainya, maka Nabi SAW kata pandangan yang tidak sengaja itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana ia berlaku tanpa niyah, tanpa qasd. Tetapi jika dia berterusan kemudiannya terus memandang perkara tersebut, atau dia pandang kali kedua setelah dia beralih, maka itu adalah dengan sengaja dia hendak melihat perkara tersebut, itulah yang dihukum sebagai haram dan berdosa di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa fil musnad anhu sallallahu alaihi wasallam an-nadhratu sahmun masmumun min sihami iblis faman ghadda basarahu an mahasin imra'atin lillahi awratha Allahu qalbahu halawatan ila yaumi yalqah. Hadha ma'na al-hadith. Dalam musnad Imam Ahmad daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Al-Qayyim, pandangan mata itu adalah panahan beracun daripada panah iblis. Salah satu panahan beracun daripada panahan iblis. Barang siapa yang menundukkan pandangan matanya daripada melihat kecantikan wanita kerana Allah,
maka Allah akan berikan kepada hatinya kemanisan, yakni kemanisan iman, sehingga pada hari dia bertemu Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ghuddu absarakum wahfazu furujakum, dan Nabi juga bersabda, rendahkan pandangan kamu dan peliharalah kemaluan kamu. Yakni maknanya dengan cara itulah menyebabkan kemaluan kamu boleh terpelihara daripada terjebak ke dalam syahwat yang dahsyat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal julus ala at-turuqat. Qalu ya Rasulullah, majalisuna ma lana minha buddun. Qal fa in kuntum la budda fa'ilina fa'atu at-tariqa haqqah. Qalu wa ma haqquh? قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام. Nabi SAW melarang para sahabat dengan berkata, janganlah kamu duduk di tepi-tepi jalan, berkumpul di tepi-tepi jalan. Lalu mereka kata, ya Rasulullah, inilah tempat kami nak berkumpul, nak bersembang, nak bertegur sapa. Tak ada tempat lain lagi yang lebih sesuai. Maka kata Nabi SAW, kalau kamu tidak dapat mengelakkan daripada buat perkara tersebut, duduk bersembang di tepi-tepi jalan, maka berilah jalan haknya. Maka mereka bertanya, apakah haknya ya Rasulullah? Kata Nabi, hendaklah kamu, yang pertama hak jalan itu, kamu rendahkan pandangan. Jangan duduk tengok orang sana sini walaupun orang duduk lalu lalang. Orang tengah berjalan dan sebagainya, kadang-kadang dia langkah-langkah tu kain dia terselak ke dan sebagainya. Ya. Wa kafful adha, dan jangan menyakiti orang, jangan halang lalu lintas orang, jangan kamu duduk tu sehingga orang payah nak lalu dan sebagainya. Wa raddus salam, dan jawab salam kalau orang bagi salam. Kamu di tepi jalan, orang lintas, orang bagi salam, wajib kamu jawab. Kamu tak wajib bagi salam, tapi bila dah dapat salam, wajib dijawab. Semua hadis ini menyuruh kita untuk menjaga pandangan mata, dan Allah Ta'ala telah pun berfirman dalam surah An-Nur, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Katakanlah olehmu, wahai Nabi, perintahkan kepada orang yang beriman untuk merendahkan pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka. Dan perintah yang sama diberi kepada golongan wanita. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. Dan katalah kepada wanita yang beriman juga, perintahkan kepada mereka, hai Muhammad, hendaklah mereka merendahkan pandangan mata dan menjaga kemaluan mereka. Ini kemaluan tidak akan terpelihara daripada melakukan syahwat yang dilarang, melainkan dengan asalnya ialah kita memelihara mata kita daripada memandang perkara-perkara yang boleh membangkitkan syahwat tersebut. وَالنَّظَرُ أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، فإن النظرة تولد خطرة، ثم تولد الخطرة فكرة، ثم تولد الفكرة شهوة، ثم تولد الشهوة إرادة، ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة، فيقع الفعل ولا بد ما لم يمنع منه مانع. Kemudian Ibn Qayyim rahimahullah cerita dekat kita proses macam mana proses syahwat ini berlaku, dosa itu berlaku. Macam mana dosa boleh berlaku? Dia kata pandangan mata ini adalah asal kepada semua kecelakaan yang menimpa manusia. Semua dosa yang kena pada manusia ini hakikatnya adalah berpunca daripada pandangan matanya. Kerana pandangan mata melahirkan lintasan hati di benak fikirannya. Lintasan hati jikalau dilayan akan melahirkan idea, pemikiran. Pemikiran akan membawa kepada syahwat, kegemaran. Kegemaran membawa kepada kehendak. Kehendak akhirnya membawa kepada keazaman yang jitu. Kalau dah ada keazaman yang jitu, berlakulah perbuatan tersebut. Tidak mesti jadi, selama mana tidak ada halangan luaran yang datang menghalang. Ada. Kita pergi bazar Ramadan, tengok rambang mata tak? Tengok kuih sana, tengok makan sini, makan sini.
Maka terlintas di fikiran, sedap juga ni makan ni, sedap juga makan ni. Lepas tu, okey kot, boleh beli kot. Lepas tu, seronok, sedap nak makan. Nampak syahwat jadi gemar. Akhirnya beli. Beli sehingga tidak terkawal. Kan? Makan kuih sepotong, makan nasi setengah pinggan, dah kenyang. Tadi beli nasi 3 bungkus. Nasi putih lauk campur, nasi berani 3 bungkus. Kan? Kuih tadi ada 10 jenis, satu jenis dua bekas. Kan? Dah, siapa nak makan? Kan? Bangkit sok, makanlah apa yang ada. Bukan nak boleh habis semua tu. Dah membazir. Tengok, pembaziran berpunca daripada pandangan mata juga. Kan? Orang buat maksiat, mencuri, merompak, kerana dia suka melihat kepada kesenangan orang. Lalu dia bandingkan kehinaan ataupun kesusahan diri dia. Dia kata sebabkan itu dia teringin nak kaya macam orang tersebut. Sedangkan setiap kita ni Tuhan dah bagi habuan masing-masing. Kita dilarang daripada hasad dengki kepada keistimewaan yang Allah Ta'ala bagi kepada manusia, makhluk yang lain. Setiap orang ada bahagian masing-masing. Ada orang yang Tuhan cipta jadi miskin, ada orang yang Tuhan cipta jadi kaya, ada orang yang Tuhan cipta jadi sederhana. Itu semua telah ditetapkan, telah ditulis ketika kita dalam perut mak kita lagi. Fayu'maru bikatbi 4 kalimat an umrihi wa rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Disuruh tulis umurnya berapa lama, ajalnya, rezekinya, amalannya, ahli syurga atau ahli neraka. Itu sudah diketahui oleh Allah Azza wa Jal. Tetap bukan kita nak boleh ubah rezeki yang Tuhan dah tetapkan secupak. Takkan kita boleh ubah jadi segantang. Yang segantang kita tak mungkin boleh kurang walaupun jadi suku gantang, setengah gantang. Kan? Jadi maknanya benda itu kita kena qana'ah, kena redha. Sebab yang kita suka duk tengok kekayaan orang, tengok orang tu beli perabot baru pergi rumah kan, cantik perabot dia, tengok lampu rumah dia, tengok. Itu semua melahirkan syahwat. Syahwat nak kepada harta. Sedangkan dia tidak, akhirnya dia tidak mengukur baju di badannya sendiri, dia ukur baju pada orang lain. Dia tak mampu dapat cara yang halal, dia cari dengan cara yang haram. Akhirnya makan rasuah, akhirnya mencuri, akhirnya menipu dalam pekerjaan untuk dapat kesenangan dunia yang sementara. Kerana teringin nak hidup seperti orang lain, dengki kepada kekayaan orang. Akhirnya kalau dia tak dapat benda tersebut, dia porak-perandakan orang yang dia dapat nikmat tadi. Jadi itu kita tak sedar, kita ingat benda tu biasa, tapi itu syahwat yang dilarang. Kan? Dilarang Allah Subhanahu Wa Taala, larang kita daripada perkara tersebut. Sebab itu bila kita sedang berpuasa sekarang ini, dilarang kita. Makruh bagi orang yang berpuasa melihat kepada benda-benda yang cantik, mencium benda-benda yang wangi. Kan? Pagi-pagi kita punya rutin apa? Selalu pagi-pagi keluar rumah, tengok taman-taman, tengok bunga-bunga. Puasa makruh. Kan? Kita, sebab Allah Ta'ala nak latih jiwa kita ini supaya menghalang kita daripada memandang kepada benda-benda yang haram. Kita menyekat pandangan mata kita daripada melihat benda yang harus masa kita berpuasa, supaya pandangan mata kita tak melihat perkara yang haram. Melihat aurat orang, bukan saja aurat orang, rumah orang. Di dalam rumah orang dilarang kita
jenguk-jenguk rumah orang. Kan? Punca jadi mengumpat, jadi fitnah. Ialah kerana menjenguk-jenguk, mengintai-intai rumah orang dan mencari-cari aurat dan kesalahan orang dalam rumah. Sebab itulah Nabi SAW izinkan kepada tuan rumah untuk cucuk bagi buta mata orang yang mengintai rumah dia. Kan? Maknanya kalau dia cucuk sampai buta pun tak ada diat, tak ada apa bagi orang yang mengintai. Ini kau dah datang rumah orang, ketuk pintu bagi salam, orang tak buka, dia duk pergi cari pula ke pintu dapur. Orang dah tak jawab, sudah baliklah. Apa tergigil lagi? Kan? Ini dah pintu depan tak ada menyahut. Dia mai kot belakang, mai mengintai kot tikap, mai mengintai kot bilik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kecuali kalau kita tahu waktu ni dia duduk masak pun, kita pergi ikut pintu dapur bagi salam macam pintu depan lah, jangan duduk mengintai. Kan? Ini dia duduk main jengoi ikut tingkap. Buat apa tu? Terkejut kawan tu. Mungkin dalam keadaan tidak menutup aurat, tidak bersedia untuk menerima tetamu, kawan tengah nak berehat, apa semua. Buatan cukup haram. Setengah orang dia tak faham. Kan? Dia tak faham apa dia yang haram, apa dia yang halal. Dia ingat haram, babi haram, makan ayam itu halal. Itu je. Dia ingat halal haram ni dalam bab makan. Kan? Padahal setiap gerakan kita ada halal dan haramnya. Jadi ini di antara perkara yang kita kata punca mata ini membawa kepada banyak dosa. Membawa kepada banyak dosa. Nas'alullah al-afiyah. Wa fi hadha qil as-sabru ala ghadd al-basari aysaru min as-sabri ala alami ma ba'dah. Disebutkan bersabar menahan diri untuk merendahkan pandangan lebih mudah daripada bersabar atas keperitan yang terhasil kerana kita melepaskan pandangan mata kita tanpa had. Kita nak pilih, nak sabar yang mana? Nak tahan mata daripada melihat benda-benda yang Tuhan tak bagi, atau kita nak menahan diri daripada kesan buruk kerana kita dah tengok benda-benda yang Allah Ta'ala tak izinkan. Kalau kita dah tengok aurat yang Allah Ta'ala haramkan, ya, kita dah tengok aurat yang Allah Ta'ala haramkan dan syahwat telah timbul, bukan senang untuk mengawal syahwat yang telah memuncak. Na'udzubillah min zalik. Ya. Dibandingkan kalau kita daripada awal tadi kita tahan mata kita daripada melihat perkara tersebut, so lebih mudah. Kalau kau dah tengok sana, tengok perempuan, tengok itu, tengok ini, kemudian bila dah timbul kehendak, dah ada kehendak yang begitu kuat, baru kau nak kontrol, sangat sukar. Boleh jadi dia akan terlepas daripada kawalan. Qala sya'iru kullu al-hawadisi mabdaha min an-nazari wa mu'zamu an-nari min mustasghari asy-syarari kam nazratin balagat min qalbi sahibiha kamablaghi as-sahmi baina al-qawsi wal-watari wal 'abdu ma dama dha tarfin yuqallibuhu fi a'yuni al-'ayni mawqufun 'ala al-khatari yasurru muqlatahu ma darra muhjatahu la marhaban bisururin 'ada bid-darari. Orang kata syair ni, bagus syair ni. Dia kata apa? Setiap kecelakaan itu berpunca daripada pandangan mata. Kebanyakan api itu bermula dengan percikan-percikan yang halus. Api yang besar tu bermula dengan percikan api yang halus. Kita masak dapur kita pun dia mula dengan percik satu spark saja, lepas tu jadi api besar. Berapa banyak pandangan yang mengenai hati pemandangnya itu seperti panahan mata, seperti panahan anak panah yang menusuk ke dalam jantung. Pandangan mata itu kena kepada jantung kita, kesannya macam jantung ini kena panah.
Dan seorang hamba itu selama mana ada pandangan yang dia bolak-balikkan, maka dia berada dalam bahaya. Selagi mana dia duk biar mata dia duk tengok keling sana, keling sini, jeling sana, jeling sini, tengok tak ada had. Semua benda nak tengok. Dia telah meletakkan dirinya ke dalam situasi yang ada risiko. Dia menyeronokkan matanya. Yasurru muqlatahu ma darra muhjatahu. Yang mana apa yang dia tengok itu menyedapkan matanya, tetapi memudaratkan nyawanya, memudaratkan jiwanya. Tidak ada ucapan selamat datang dengan kegembiraan yang menghasilkan kemudaratan. Tak patut. Dia adalah kegembiraan sururun ada bid-darar. Kegembiraan yang membawa kepada kemudaratan. ومن آفات النظر أنه يورث الحسرات والزفرات والحرقات فيرى العبد ما ليس قادرا عليه ولا صابرا عنه وهذا من أعظم العذاب أن ترى ما لا صبر لك عن بعضه ولا قدرة لك على بعضه. قال الشاعر وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. Di antara kesan buruk kita duk keling sana, jeling sana, tengok sini, tak ada batas ini, dia membawa kepada rasa penyesalan dan rasa, orang kata apa, macam rasa sakit hati, rasa geram, ya. Kerana seorang hamba itu dia melihat ada benda yang dia tengok, dia nak tapi dia tak mampu. Ada benda yang dia tak boleh nak kawal dirinya daripada perkara tersebut. Macam kita kata tadilah. Oh, suka sangat tengok itu, tengok ini, tengok kan, akhirnya tapi dia tak mampu nak buat benda tersebut. So apa yang dia dapat? Hanyalah gigit jari, hanyalah duk menyesal, duk terkenang-kenang benda tersebut. Duk menyesal, duk sedih gitulah. Boy, seronoknya kalau boleh dapat benda tu, seronoknya kalau dapat itu. Ada benda yang dia tak boleh nak sabar. Dia tak boleh nak kontrol diri dia daripada terjebak ke dalam perkara tersebut yang mungkin memudaratkan diri dia. Kata syair, engkau bila engkau lepaskan pandangan mata engkau bagi ikut hati engkau, ikut mata, engkau akan dipenatkan oleh pandangan mata. Engkau tengok perkara yang bukan semua engkau mampu buat, dan bukan sebahagiannya itu engkau boleh kawal diri engkau. Sebahagian perkara engkau tak boleh nak buat, sebahagian perkara engkau tak boleh kawal diri engkau daripada terjebak ke dalamnya. Kata Syekh, وَهَذَا الْبَيْتُ يَحْتَاجُ إِلَى شَرْحٍ وَمُرَادُهُ أَنَّكَ تَرَى مَا لَا تَصْبِرُ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ وَلَا تَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ فإن قوله لا كله أنت قادر عليه نفي لقدرته على الكل التي لا تنتفي إلا بنفي القدرة عن كل واحد. Syair ni dia kata kena syarah sikit maksud dia. Yang ni engkau melihat apa yang kau tak boleh sabar daripada sebahagiannya dan engkau tak boleh mampu melakukan sebahagiannya. Jadi perkataan dia la kulluhu anta qadirun alaihi, maknanya menafikan kemampuan atas semua perkara tersebut. Mungkin kita boleh buat sebahagian tapi tak boleh buat semua. Kan? Jadi dia menafikan daripada kita boleh buat perkara tersebut. Even kalau kita boleh buat pun mungkin boleh buat sebahagian, akhirnya menyesal. Wa kam mimman arsala lahadhatihi fama aqla'at illa wa huwa yatashahhatu bainahunna qatila. Kama qil ya nadhiran ma aqla'at lahadhatuhu hatta tashahhata bainahunna qatilu. Wali min abiyat مل السلامة فاغتدت لحظاته وقفا على طلل يظن جميلا ما زال يتبع إثره لحظاته حتى تشحط بينهن قتيلا. ومن العجب أن لحظة الناظر سهم لا يصل إلى المنظور إليه حتى يتبوأ مكانا من قلب الناظر. Berapa banyak orang yang melepaskan pandangan matanya dan tidak sempat pandangan mata itu nak berlepas daripada dia, melainkan dia sudah pun rebah, terbunuh dengan disebabkan pandangan mata itu. Bayangkan, tak sempat busur panah nak keluar lagi, dia dah terbunuh dulu.
Pasal apa? Dia sudah ternoda dengan syahwat yang dia tengok. Seperti dikatakan, wahai orang yang melihat, tidak sempat pandangan matamu hendak berlepas, engkau sudah pun terbunuh. Kan? Dan Ibn Qayyim pun ada syair dia sendiri. Kan? Dia kata, dia sudah jemu dengan keselamatan. Mallas salamata. Dia sudah jemu. Mallas salamata. Dia sudah jemu duduk dalam kawasan selamat, zon selamat. Lalu dia pun mulalah pergi perhati sana, perhati sini. Kan? Duk perhati ala talalin, di tempat-tempat tinjau yang dia sangka itu adalah cantik, indah dia nak tengok. Senantiasalah dia duk mengikut kesan pandangan matanya itu, sehinggalah akhirnya dia jatuh rebah terbunuh dengan syahwatnya sendiri. Perumpamaan, boleh faham tak? Kan? Maksudnya, kita dalam keadaan afiat, Tuhan tak bagi kita tengok benda-benda yang pelik-pelik, kita selamat, alhamdulillah. Yang kita galak duk pergi tengok pasal apa? Tak payah tengok lah. Ini bila orang cerita, udah, oh dia pun nak tengok juga. Oh ada kes begini, nak tengok. Tak payah lah. Kita duduk dalam keadaan selamat, alhamdulillah. Kan? Ada benda, kita ini kita kena tahu, dia ada orang yang dalam keadaan sejahtera, aman daripada fitnah, maka dia kena kekalkan diri dia dalam keamanan ini. Jangan dia keluar daripada dia punya security mode, daripada di kawasan selamat dia ini. Kerana itu berbahaya, membahayakan diri. Kita dilarang, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan dirimu ke lembah kebinasaan. Kita tak boleh campakkan diri kita ke lembah kebinasaan. Kalau Allah Ta'ala dah bagi afiat kepada kita, kita tak pernah tengok benda-benda yang jijik, yang kotor, benda-benda yang berbentuk syahwat. Tak payahlah kita duk gatal-gatal. Orang duk cerita, hantau tak jadi lagu ni. Dia pun train nak tahu. Ini nanti akan datang masalah khatarat, masalah pemikiran. Juga bahaya nak jaga pendengaran telinga ini. Telinga ni bila dia dengar sesuatu, dia akan menggerakkan mata untuk melihat. Nabi SAW kata apa? Allahumma inni, ya Allah, aku a'udzubika, aku berlindung denganmu, min syarri sam'i, daripada kejahatan pendengaranku, wa min syarri basari, dan daripada kejahatan mataku, wa min syarri lisani, dan daripada kejahatan lisanku, wa min syarri qalbi, dan daripada kejahatan hatiku, jantungku, wa min syarri maniyi, dan daripada kejahatan mani. Antara doa Nabi SAW. Pasal apa? Inilah cara dia. Mula dengar, lepas tu tengok, teringin nak tengok, dia pergi tengok. Bila dah tengok, turun ke lisan, mula bercakap benda tersebut. Bila dah duduk bercakap selalu, dia akan efek kepada hati. Benda tu terpahat dalam hati, jadi keinginan kita, maka dia akan disalurkan dengan syahwat. Dan Nabi SAW larang isteri, kan, balik rumah cerita dekat laki dia, oh kawan cik tu kan, dia beli make up, oh dia pakai, cik tengok kulit dia halus, putih, lembut. Oh, duk cerita kat laki hang pasal orang perempuan kulit lembut, kulit halus, kulit putih. Kan? Oh, kawan cik tu dia beli lotion apa tak tahu, dia buh shampoo kat rambut dia jadi lurus ikal mayang. Sedangkan perbuatan itu adalah haram. Kecuali kalau hang balik cerita tu memang hang nak pergi Minang jadi madu hang lah. Kalau tidak, tu sadut galak. Diri sendiri yang punca. Kilta yadaki ukata wa fuki nafakhat. Kan? Punca diri sendiri buat. Kan? Nak cerita dekat lelaki dia, oh pelakon ni cantik gini. Kan? Lelaki dia bukan jenis tengok-tengok orang. Lelaki dia jenis pergi kerja, balik rumah. Lelaki dia tak pernah mengeluh, tak pernah mengadu pun dengan keadaan bini dia. Tak ada masalah, lelaki dia boleh faham. Dia terima seadanya. Tapi engkau yang galak, dia bercerita gini. Dah kali lelaki ni pun nak tengok juga bini aku duk cerita, mana terang mana lawa perempuan tu.
Ah. Lepas tu bila orang balik borang tak mau sign. Kacau. Padahal benda tu dia yang puja. Nabi SAW larang. Daripada dia buat benda tu daripada awal. Siapa suruh dia buat? Itu masalah. Siapa yang suruh? Setan suruh. Dah. Jadi pendengaran, dengar benda-benda yang tak elok, tak bagus. Kita dalam keadaan selamat, kita jauhkan diri. Kita Allah Ta'ala anugerahkan kita ni mengaji, Masya Allah, datang yayasan ta'lim, pergi tempat-tempat yang mengaji berlandaskan ahli sunnah wal jamaah, Quran dan sunnah. Ramai pula orang nak cerita, weh hantar ustaz ni seronok dia cerita, dia ceramah gini-gini lawak lah apalah. Padahal ustaz tu bukan ustaz sunnah. Engkau dah Tuhan berikan satu keafiatan, engkau diberikan jalan yang lurus, engkau hidup dalam kepompong, dalam kelompok orang yang mengikut ahli sunnah wal jamaah. Tak payahlah engkau lepas tu teringin-teringin pula nak pergi dengar-dengar ceramah yang ahli bid'ah. Lepas tu mula duk tengok-tengok, mula seronok-seronok. Lepas tu datanglah was-was syaitan. Tak apalah, saya tengok ni yang ambil yang baik-baik saja. Awak dia pandai sangat kan nak boleh beza baik dengan buruk tu. Dia kata takkan tak reti kot, takkan saya ni bodoh sangat kot. Bukan masalah hang bodoh ke tak bodoh. Masalah syubhat ini dia kuat menarik. Ulama as-salaf as-salih datang ahli bid'ah nak baca Al-Quran pun dia tutup telinga. Orang kata, wahai imam, baca Quran takkan salah kot. Dia kata, aku takut dia baca Al-Quran, dia berhenti, dia petik ayat-ayat yang menyokong syubhat dia. Dia baca dengan cara menyelewengkan. Dia potong sekerat ayat yang bawa syubhat dia. Lalu syubhat tu terkena dekat hati aku, melekat. Tak mahu. Allahu Akbar kabira. Kita hari ni berbeza. Kita seronok nak cari syubhat. Pasal apa? Kononnya ini nak membuka pintu akademik. Nak membuka kononnya perkembangan pemikiran. Okay. Anak kita elok-elok kita duk ajak di rumah, didikan agama apa semua, kita pergi hantar dia mengaji di tempat mana hala yang tak ada suasana Islam, tak ada apa semua. Padahal di rumah kita elok dah ajak. Tapi kononnya sebab nak bagi anak saya ni cemerlang, kita pergi hantar dia pergi mengaji negara kapiak, duduk di sana dengan family angkat yang kapiak juga. Hantar sekolah international school kononnya. Pasal nak bagi berkawan dengan orang yang cerdik. Konon cerdik apa? Cerdik semua tok kong kah? Kan? Kalau cerdik tak ada lah sebuah batu. Jadi akhirnya kita yang dedahkan anak kita kepada syubhat. Lepas tu esok hari menyesal, pasal apa lah anak saya diguni, saya dah bagi dia didikan agama yang begitu cukup kononnya. Kita cukup meluat dengan orang macam ni. Saya cukup meluat kalau dengar mak bapak lah. Bila anak dah jadi pelik-pelik, lepas tu kami dah bagi didikan yang sempurna ustaz. Sempurna mai aku celah mana? Dia pergi tempat tu siapa yang hantar? Bukan hang hantar, bukan pakai duit hang. Sempurna konon. Kan? Ini masalah perasaan lebih. Tak mau blame diri sendiri. Padahal punca tu zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Dia yang punca. Kan? Dia yang punca. Bukan ada siapa punca. Kan? Bila anak dah mengandung, anak dah nikah, dia teriak menangis mai. Kami dah bagi didikan apa hang yang suruh dia keluar rumah begitu gini. Tak jaga. Bukan hang yang pesan dulu. Kawan-kawan elok-elok lah. Siapa yang pesan tu? Kan? Jadi kadang-kadang manusia ni lawak lah. Dia buka pintu kejahatan pada diri dia. Bila kejahatan tu dah kena dekat dia, dia kata, tak, ya Allah,
Aku tak ada niat gitu. Macam tak ada sebut dalam Quran, orang munafikin. Jadi ini di antara masalah kita punca, kita yang buka pintu-pintu yang disebutkan ini. Pandangan mata, pemikiran, ya. Kata Ibn Qayyim, kata Syekh, wa min al-ajabi, antara keajaiban, anna lahzatan nadhiri sahmun. Pandangan mata orang yang melihat adalah panahan yang tidak akan sampai kepada yang dilihat, sehinggalah ia akan kena, akan ada tempat dalam hati orang yang melihat. Sebelum sempat lagi pandangan mata tu puas tengok apa yang dia nak tengok, benda tu dah duk melekat dalam hati dia daripada syahwat-syahwat yang kotor. Wali min qasidatin ya ramiyan bisihamil lahzi mujtahidan antal qatilu bima tarmi fala tusibi wa ba'ith at-tarfi yartadu ash-shifaa lahu ihbis rasulaka la ya'tika bil 'atabi. Dia kata, wahai orang yang duk memanah dengan panahan matanya bersungguh-sungguh, engkaulah yang akan terbunuh dengan sebab yang engkau panah itu. Engkau takkan kena tempat sasarannya, engkau yang akan terbunuh. Engkau mengantar pandangan mata engkau untuk mencari kesenangan, keseronokan, penawar baginya kononnya. Tahanlah utusanmu, jangan sampai dia bawa balik kepadamu kemusnahan. Tahan pandangan mata kamu, utusan kamu ini, jangan sampai nanti dia pergi, dia hantar main dekat kamu benda yang memusnahkan diri kamu. Wa a'jabu min dhalika anna an-nadhrata tujrihu al-qalba fayutbi'uha jarhan ala jarhin thumma la yamna'uhu alamul jirahatu min istid'a'i takrariha. Dan lebih pelik lagi, Ibn Qayyim kata, pandangan mata ni dia telah menyakitkan, telah melukakan hati, duka demi duka. Tetapi kesakitan luka itu tidak menghalang daripada dia terus nak tengok lagi, nak buat lagi, nak tengok lagi. Wali aidan fi hadha al-ma'na ma zilta tutbi'u nadhratan fi nadratin fi ithri kulli malihatin wa malihi wa tadhunnu dhaka dawa'a jarhika wa huwa fi التحقيق تجريح على تجريح فذبحت طرفك باللحاظ وبالبكا فالقلب منك ذبيح أي ذبيح. Ibn kata, engkau senantiasa lah duk tengok, duk perhati benda-benda yang Tuhan larang. Benda-benda yang engkau sangka benda itu menyeronokkan engkau, menggembirakan engkau, engkau menyangka dia akan menjadi penawar dan perawat bagi engkau, sedangkan dia hanyalah luka di atas luka. Engkau menyembelih pandangan mata engkau dengan engkau melihat menjeling dan dengan tangisan, sedangkan hati engkau telah pun disembelih lebih dahulu, sembelih di atas sembelih. Engkau duk rasa kalau engkau tak tengok benda tu engkau akan sedih. Jadi aku nak tengok bagi seronok mata aku. Mata ni tak selesa lah kalau tak tengok. Dia ada syahwat, mata syahwat dia nak tengok. Kalau dah start tengok sekali, dia nak tengok lagi. Dan kita sangka, oh kalau aku tak tengok ni tak boleh lah, aku nak kena tengok juga benda-benda ni. Tapi bila kita dah start tengok, sebenarnya hati kita itu, jantung kita duk merana kerana dia tak dapat apa yang dia tengok itu. Hanya sekadar pandangan mata. Nas'alullah al-afiyah. Wa qad qila habsul lahzat aysaru min dawamil hasarat. Di antara nasihat yang diberikan, menahan pandangan mata lebih mudah daripada penyesalan berterusan. Di antara syahwat yang kita kena hati-hati. Orang yang dah tengok perkara yang Tuhan haramkan, gambar-gambar lucah dan sebagainya, ini dia akan beri kesan yang begitu teruk kepada mindanya, kepada jiwanya. Nas'alullah al-afiyah. Ya. Tengok cerita kisah yang masyhur dalam orang Arab, kisah cinta yang gila. Cinta itulah disebut Majnun Laila, orang yang tergila-gilakan Laila. Kan? Seorang penyair yang terkenal. Syair-syairnya dihimpun oleh orang Arab. Karena tidak menjaga pandangan mata itu, dan dia tak dapat nak memperisterikan wanita yang dia nak, akhirnya hidup dia merana.
Jadi gila macam itu sahaja. Allahul Musta'an. Faslun. Wa amma al-khataratu fasha'nuha as'ab. So itu dia cerita pasal pandangan mata, jelingan mata. Kita kena kontrol, kita kena kawal. Karena kalau kita tak kawal, itulah pintu pertama yang kita buka, menyebabkan musuh kita kalau dah masuk ke pintu ini, dia sudah tidak akan berhenti lagi. Dia akan terus menceroboh dan menakluk satu demi satu tembok-tembok keimanan kita. Faslun. Wa amma al-khataratu fasha'nuha as'abu fa innaha mabda'ul khairi wasyarr wa minha tatawalladu al-iradat wal-himam wal-azaim faman ra'a khataratihi malaka zimama nafsihi wa qahara hawah wa man ghalabathu khataratuhu فهواه ونفسه له أغلب ومن استهان بالخطرات قادته قصرا إلى الهلكات. Yang kedua ialah khatarat, lintasan pemikiran. Kita duk pikir-pikir, duk khayal-khayal benda-benda yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal, atau berlebih-lebihan dalam menghayalkan perkara-perkara yang diharuskan. Maka ini lebih berat lagi. Sebab lintasan pemikiran ni lebih susah untuk dikawal, kerana ia adalah punca kepada baik atau buruk, dan daripadanya lah akan terlahir kehendak dan kejituan dan keazaman. Daripada bila kita dah start duk fikir-fikir, rasa macam raya tahun ni nak pakai baju apa, raya, di situlah dia akan mula melahirkan rasa nak sungguh-sungguh benda tersebut dan keazaman untuk buat. Barang siapa yang memelihara khataratnya, memelihara lintasan-lintasan fikirannya, dia akan memegang tali kekang dirinya, dan dia akan mampu menakluk hawa nafsunya. Barang siapa yang dikalahkan oleh lintasan-lintasan pemikirannya, maka nafsunya dan dirinya lebih lagi lah akan dia kalah. Barang siapa yang tidak ambil endah untuk mengawal lintasan-lintasan fikirannya, itu akan membawa dia tidak kepada kelembah kecelakaan. ولا تزال الخطرات تتردد على القلب حتى تصير منى باطلة كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. Senantiasalah lintasan fikiran ini duk melintah di hati kita, di benak pemikiran kita, sehingga ia menjadi satu cita-cita yang batil. Seperti fata morgana yang disangka orang dahaga sebagai air, tapi bila dia sampai di tempat tersebut, dia dapati tak ada apa pun. Yang dia dapati Allah lah yang berada di akhirat nanti akan disempurnakan hisabnya. Allah itu amat pantas hitungannya terhadap amalan hambanya. Wa akhassun nasi himmatan wa awda'uhum nafsan man radiya min al-haqa'iq bil amani al-kadhibah wastajlabaha li nafsihi wa tahalla biha wa hiya la'amrillahi ru'usu amwalil muflisin wa matajirul battalin wa hiya qutun nafsil farighah allati qad qana'at min al-wasli bi zawratil khayal ومن الحقائق بكواذب الآمال كما قال الشاعر منى إن تكن حقا تكن أحسن المنى وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا وهي أضر شيء على الإنسان وتتولد من العجز والكسل وتولد التفريط والحسرة والندم والمتمني لما فاته مباشرة الحقيقة بحسه نحت صورتها في قلبه وعانقها وضمها إليه فقنع بوصال صورة وهمية خيالية صورها فكره وذلك لا يجدي عليه شيئا وإنما مثله مثل الجائع والظمآن يصور في وهمه صورة الطعام والشراب وهو يأكل ويشرب. Manusia yang paling hina keazaman dan himmah dia, jiwa yang paling rendah ini ialah orang yang redha dengan
angan-angan dusta daripada hakikat. Dia hidup dalam angan-angan. Dia membawa angan-angan itu kepada dirinya dan memperhiaskan dirinya dengan angan-angan. Demi Allah, ini adalah modal orang yang muflis dan perniagaan orang yang menganggur. Dan ia adalah makanan jiwa yang kosong, yang bercukupan dengan pendustaan khayalat dan cita-cita yang palsu. Seperti mana kata syair, angan-angan itu jikalau benar, ia adalah sebaik-baik angan. Tetapi kalau tidak, maka kita dah hidup satu zaman yang orang kata selesa, tapi hakikatnya tak ada apa. Kan? Hakikatnya tidak ada memberi faedah. Dan ia yang paling memudaratkan kepada manusia. Terlahir daripadanya sikap lemah dan malas, dan melahirkan pula sikap cuai dan menyesal. Orang yang suka berangan disebabkan dia hilang, dia terlepas daripada mendapatkan sesuatu secara hakikat, dia akan memahatkan dalam khayalan hatinya rupa benda tersebut, lalu dia memeluknya dan memegang eratnya. Lalu dia bercukupan dengan duk sambung, berhubungan dengan rupa yang khayal itu. Sedangkan itu tidak memberi apa-apa kepadanya. Perumpamaan orang yang lapar dan dahaga, dia duk gambar, duk khayal makan dan minum dalam fikiran dia saja, tapi dia sendiri tak makan dan minum. Adakah hilang dahaga dan lapar dia? Takkan hilang. Bahkan itu sebenarnya lebih menambahkan rasa lapar dan dahaga dia. Jadi inilah hakikatnya. Bila kita duk khayal, duk berangan-rangan benda-benda yang di luar daripada kemampuan kita, dia akan mendorong kita kepada cita-cita yang batil, akan menjebakkan kita ke dalam pekerjaan-pekerjaan yang berlawanan dengan redha dan izin Allah Subhanahu wa taala. Macam kita sebut tadi lah, teringin nak itu, teringin nak ini, sedangkan dia tidak sebegitu rupa. Mungkin dia akan membawa kepada perbuatan dalam rangka untuk mencapai apa yang dia dah duk teringin, duk khayal itu, dengan jalan yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. والسكون إلى ذلك واستحلاؤه يدل على خساسة النفس ووضاعتها وإنما شرف النفس وزكاتها وطهارتها وعلوها بأن ينفي عنها كل خطرة لا حقيقة لها ولا يرضى أن يخطرها بباله ويأنف لنفسه منها. Rasa selesa dan seronok berangan-angan ini adalah tanda kejelekan jiwa seseorang dan kehinaannya. Sesungguhnya kemuliaan jiwa dan kesuciannya dan ketinggiannya adalah dengan dia menafikan segala angan-angan yang tiada hakikat. Dan dia tidak reda untuk melintas angan-angan itu dalam benak fikirannya. Dan dirinya tak suka berangan-angan. Orang yang tinggi himmah dia tidak berangan-angan mak jenin. Dia tidak khayal benda-benda yang tak elok. Sama ada benda itu berbentuk syahwat seksual atau syahwat apa saja, syahwat harta dan sebagainya. Dia hidup dalam rangka praktikal. Praktikal. Kalau benda itu memang ada possibility dan kemampuan untuk dia buat dengan cara yang betul. Dia buat dengan jalan yang Allah izinkan. Ya. Beza angan-angan dengan cita-cita. Satu orang yang lahir daripada keluarga yang miskin, kemudian dia bercita-cita untuk menjadi orang yang lebih baik kehidupannya. Ya. Kalau dia memang ada kemampuan, masalahnya dia dapat peluang untuk belajar, dia akan tidak sia-siakan peluang tersebut. Kan? Tapi kalau just berangan-angan, begitu nak jadi kaya, sedangkan dia tidak berusaha, dan dia pun tidak ada kemampuan untuk berusaha ke arah tersebut, maka itulah akhirnya bawa kepada tabiat pecah rumah, tabiat mencuri, tabiat sekian. Perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rasuah, dengki kepada orang lain,
ya, porak-porandakan kebahagiaan orang. Kerana dia tak mampu nak merealisasikan angan-angan mak jenin dia. Dia tak suka orang lain mendapat realiti. Ini di antara perkara yang boleh membawa kepada maksiat kepada Allah. ثم الخطرات بعد أقسام تدور على 4 أصول. Dia kata pemikiran, angan-angan, lintasan hati ini ada beberapa bahagian yang berlegar pada 4 prinsip, 4 perkara asasi. خطرات يستجلب بها منافع دنياه وخطرات يستدفع بها مضار دنياه وخطرات يستجلب بها مصالح آخرته وخطرات يستدفع بها مضار آخرته. Cita-cita ni, lintasan-lintasan hati, lintasan pemikiran ini, sama ada perkara yang lintas di fikiran kita itu berkaitan dengan benda-benda yang boleh membawa manfaat dunia atau menghalang kemudaratan dunia, atau membawa manfaat akhirat, atau menghalang kemudaratan akhirat. فليحصر خطراته وأفكاره وهمومه في هذه الأقسام الأربعة. فإذا انحصرت له فيها فما أمكن اجتماعه منها لم يتركه لغيره. وإذا تزاحمت عليه الخطرات لتزاحم متعلقاتها قدم الأهم الذي يخشى فوته وأخر الذي ليس بأهم ولا يخاف فوته. Ibn Qayyim kata, kalau kamu nak selamat daripada perangai berangan-angan benda yang tak restik ni, kamu kena hadkan angan-angan kamu kepada 4 benda ni sahaja. Jangan lebih. Jangan lebih. Kemudian, bila dah kamu boleh hadkan angan-angan kamu kepada 4 benda ini sahaja, maka mana yang mungkin kamu boleh gabungkan, kamu gabungkan. Jikalau berlaku kesesakan, pertembungan antara angan-angan dan cita-cita ini, maka dahulukan yang paling penting, yang paling ditakuti. Kalau ia tak dapat, akan membawa mudarat yang lebih besar. Dan kemudiankan yang kurang penting dan yang tidak ditakuti kalau kita tak dapat. Baqiya qismani akharani ahaduhuma muhimmun la yafut والثاني غير مهم ولكنه يفوت. ففي كل منهما ما يدعو إلى تقديمه فهنا يقع التردد والحيرة. فإن قدم المهم خشي فوات ما دونه وإن قدم ما دونه فاته الاشتغال به عن المهم. Tinggal ada 2 jenis angan-angan atau lintasan-lintasan hati, cita-cita ini. Yang pertamanya penting, yang tidak akan luput. Yang keduanya tak penting, tetapi dia akan luput. Maka setiap satu daripada 2 ini membawa untuk kita nak mendahulukan salah satu atas satu yang lain. Di sinilah akan jadi kehairanan dan ragu-ragu, taraddud, mana satu nak buat. Jika dia dahulukan yang penting, dia takut hilang satu lagi yang tak penting, tapi akan hilang kalau tak dibuat. Jika dia dahulukan yang satu lagi, akan hilang kepadanya yang penting. وكذلك يعرض له أمران لا يمكن الجمع بينهما ولا يحصل أحدهما إلا بتفويت الآخر. Demikian juga kadang-kadang dia akan datang 2 perkara yang tak boleh bergabung. Bahkan kalau nak yang ini, mesti buang yang satu lagi. فهذا موضع استعمال العقل والفقه والمعرفة ومن ها هنا ارتفع من ارتفع وأنجح من أنجح وخاب من خاب. Di sinilah kata Ibn Qayyim, tempatnya kita nak kena guna kecerdikan akal dan kefahaman dan pengetahuan kita yang betul. Di sinilah orang yang berjaya dan orang yang rugi akan rugi. فأكثر من ترى ممن يعظم عقله ومعرفته يؤثر غير المهم الذي لا يفوت على المهم الذي يفوت ولا تجد أحدا يسلم من ذلك ولكن مستقل ومستكثر. Kebanyakan orang yang menganggap akalnya itu hebat, pandai, cerdik, suka, kebiasaannya mendahulukan yang tak penting melebihi daripada benda tak penting yang tidak akan hilang atas benda yang penting yang akan hilang kalau tak dibuat. Dan engkau dapati tidak ada seorang pun yang selamat daripada melakukan tindakan ini, yang sebenarnya bodoh, tapi dia sangka benda tu pandai. Cuma ada yang buat sedikit, ada yang buat banyak. والتحكيم في هذا الباب للقاعدة الكبرى التي عليها مدار الشرع والقدر وإليها مرجع الخلق والأمر
وهي إيثار أكبر المصلحتين وأعلاهما، وإن فاتت المصلحة التي هي دونها والدخول في أدنى المفسدتين لدفع ما هو أكبر منها، فيفوت مصلحة لتحصيل ما هو أكبر منها، ويرتكب مفسدة لدفع ما هو أعظم منها. فخطرات العاقل وفكره لا تتجاوز ذلك، وبذلك جاءت الشرائع، ومصالح الدنيا والآخرة لا تقوم إلا على ذلك. Yang menentukan bab ini, yang kita kena guna bila datang kes macam ini adalah kaedah yang besar yang berlegar padanya syariat dan juga qadar Allah, yang kepadanya lah kembali segala kejadian Allah dan perintahnya, iaitulah mendahulukan maslahah yang lebih besar berbanding maslahah yang lebih kecil, dan melakukan mafsadah yang lebih ringan berbanding kerosakan yang lebih besar. Maka dia hendaklah menghilangkan satu maslahah yang kecil untuk mendapat maslahah lebih besar, dan melakukan mafsadah yang ringan untuk mengelak daripada mafsadah yang lebih besar. Pemikiran, lintasan hati orang yang berakal, yang betul-betul berakal, tidak akan lebih daripada perkara ini. Demikianlah yang syarak suruh, dan maslahah dunia dan akhirat tidak akan terlaksana melainkan dengan benda ini. So kita kena cerdik. Kita ada cita-cita itu dan ini banyak. Cita-cita manusia ni angan-angan tak berhenti. Tapi kita kena pandai tengok angan-angan mana yang paling penting, yang kita kena jadikan dia realiti. Tentulah kalau kita tengok daripada 4 tadi, yang penting sekali ialah maslahah akhirat, diikuti dengan benda yang boleh mengelakkan kita daripada mendapat mudarat akhirat, kemudian yang membawa kepada mengelak daripada mudarat dunia, dan kemudian yang mendapat maslahah dunia. Ya, kita nak dapat maslahah dunia, kerja yang besar, teringin nak kaya, tapi peluang yang ada, jalan yang terbuka kepada dia sekarang ini adalah dengan pekerjaan yang mungkin terkandung di dalamnya benda-benda yang melanggar syariat, benda-benda yang Allah tak redha. Dia teringin nak kaya lama dah. Sekarang datang peluang dekat dia, satu pekerjaan dengan gaji yang cukup besar, tetapi pekerjaan ini mungkin akan terkandung padanya benda yang melanggar syariat. Dia teringin nak duduk rumah besar, dia teringin nak duduk rumah yang hebat, nak ada kereta yang hebat, tapi dia kena fikir dengan waras. Kalau dia tak dapat rumah yang besar di dunia, kereta yang besar di dunia, adakah dia akan hilang benda tersebut? Tidak. Di akhirat akan diganti oleh Allah Ta'ala, kalau dia berterusan dalam keadaan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Kan? So, apa sahaja kesenangan dan kemewahan dunia yang kita ada ini, yang ada di dunia ini, yang kita tak dapat, tidak rugi. Kerana kesenangan dan kemewahan dunia ini dibanding dengan kesenangan dan kemewahan akhirat tidak ada nilai sama sekali. Nothing. Tetapi jikalau kita gagal mendapat kemewahan akhirat, kemewahan dunia yang kita kecapi ini tak ada apa, tak ada makna. Kerana kesengsaraan akhirat itu akan melenyapkan segala kelazatan dunia ini. Seperti mana kelazatan akhirat tidak ada tolok bandingnya dengan kelazatan dunia, dan azab akhirat tidak ada tolok bandingnya dengan azab dunia. Dia orang yang cerdik, kita fikir macam itu. Ya. Kalau terlintas di benak hatinya perkara-perkara yang seronok, yang melazatkan, ya, dia kena dahulukan yang ada maslahah akhiratnya, yang menolak kemudaratan akhiratnya. Jangan sampai kerana nak seronok di dunia, hilang keseronokan di akhirat dan mendapat kesengsaraan di akhirat. Allahul musta'an. Wa 'ala al-fikri wa ajalluha wa anfa'uha ma kana lillahi wad-daril akhirah fama kana lillahi anwa'. Maka dia kata pemikiran yang paling elok, yang paling bermanfaat ialah yang kerana Allah dan hari akhirat dan negeri akhirat. Pemikiran yang kerana Allah ni ada beberapa jenis. Ahaduha al-fikratu fi ayatihi al-munazzalah wa ta'aqquliha wa fahmu muradihi minha ولذلك أنزلها الله تعالى
لا لمجرد تلاوتها بل التلاوة وسيلة. قال بعض السلف أنزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. Yang pertama, berfikir tentang ayat-ayat Allah yang diturunkan, ayat Al-Quran, dan memahami maknanya. Kerana inilah tujuan Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatih. Kitab yang diberkati yang kami turunkan untuk ditadabbur ayat-ayatnya. Bukan semata-mata untuk dibaca. Bahkan bacaan tilawah itu hanyalah wasilah, medium, perantara. Berkata sebahagian salaf, kata Al-Hasan Al-Basri, diturunkan Al-Quran itu untuk diamal. Lalu mereka menjadikan bacaannya sebagai amalan. Allahu Akbar kabira. Ini yang kita takut ni. Bacaan Al-Quran ibadah. Tetapi dia ibadah min ibadatil wasail, min babil wasail. Dia ibadah sebagai wasilah, bukan ibadah yang sebagai matlamat. Ya. Masalahnya kita kata wudu. Masuk waktu zuhur, satu orang dia ambil wudu. Lepas tu dia ambil wudu saja. Sampai habis waktu zuhur dia tak salat. Apa faedah? Dia kata wudu ibadat, dapat pahala. Betul? Wudu ibadat, dapat pahala. Tapi untuk salat. Kalau hang ambil wudu sampai habis waktu hang tak salat, tak ada makna wudu hang. Yang Tuhan kehendaki daripada wudu ialah salat. Kan? Salat ialah ibadah yang bersifat ghayah, tujuan. Ya. Itu yang dikehendaki daripada wudu. Sama juga. Kan? Kalau kita kata seorang wanita menutup aurat, tapi pakai minyak wangi, semua minyak wangi sampai harum semerbak, kan? Lepas tu buat TikTok, menari tergelek-gelek dalam TikTok, tapi dia tutup aurat, pakai purdah lagi. Adakah dia telah mencapai matlamat yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jal? Kita kata maksud orang perempuan disuruh tutup aurat supaya menghadkan pergerakan dia. Sebab tu aurat yang dia kena tutup tu banyak. Bukan saja-saja nak suruh tutup, bukan sekadar tutup. Pasal apa orang perempuan disuruh tutup semua badan dia? Sebab dengan cara itu akan terhad pergerakan dia. Maka dia tidak jalan berlenggok-lenggok, dia tidak bercakap dengan suara yang merdu, yang menarik orang. Ini engkau pakai purdah apa semua, engkau pergi menyanyi terkinja-kinja atas pentas. What's the point? So dia tak faham maksud kenapa dia kena tutup macam itu. Maka sebab itu asalnya orang perempuan Allah Ta'ala kata waqarna fi buyutikunna, hendaklah kamu duduk diam dalam rumah. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, kata Ibn Kathir. Dan jikalau kamu keluar rumah kerana hajat keperluan, jangan tabarruj macam jahiliyah yang awal. Ya, asal orang perempuan di rumah, sedangkan solat pun disuruh di rumah. Ini datang syarikat-syarikat penunggang agama ini, buat baju, tudung yang memudahkan orang perempuan untuk apa? Panjat gunung. Memudahkan orang perempuan untuk kayuh basikal. Memudahkan. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nampak tak? Dahlah nak menunggang agama, bodoh pula tu tak faham agama. Kalau nak tunggang pun tungganglah elok-elok. Jangan nampak sangat bodohnya. Kan? Dah terang-terang maksud syarak bila dia suruh orang perempuan tutup aurat yang begitu banyak, dengan tujuan supaya orang perempuan itu tidaklah suka sangat nak keluar rumah, sehingga dia rasa duduk di rumah lebih selesa. Ini dah, dia kata kita jangan menyangka menutup aurat ini menghalang golongan wanita daripada mengejar kerjaya, boleh pergi sana sini melancong. La haula wala quwwata illa billah. Nampak sangat bongoknya. Orang suruh mengaji kata pandai. Kan?
dia ada hukum hakam yang begitu luas, jaringan hukum hakam, bukan hanya isu aurat sekecil ini. Syariat itu datang dengan satu jaringan hukum, yang mana setiap hukum saling terbina hukum yang lain dan saling berkait rapat. Perempuan dicipta, dan setiap hukum syarak berkait dengan sistem aturan alam yang Allah Ta'ala telah sediakan. Sebab itulah kalau kita ubah hukum syariat, kita ubah hukum alam, maka yang berlaku bencana alam. Setiap hukum syariat, inilah yang akan memastikan sistem alam yang asal yang macam Allah nak ia berlaku. Kalau kita langgar syariat ini, kita juga melanggar sistem alam. Dan sesiapa yang melanggar sistem alam, dia hanya mendapat bencana daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak tak? Jadi setengah orang dia kata heran, kenapa kita ni, walaupun wanita itu pakai tudung, tapi kenapa dia masih dirogol, kenapa masih dia gini. Dia mungkin menjaga satu jaringan, tapi tak menjaga jaringan yang lain. Dia datang dalam bentuk package, you tak boleh ambil satu. Hukum Allah Ta'ala datang dalam bentuk package. Kalau you ambil package ni, ambil semua, you tak boleh ambil sebahagian, tinggal sebahagian. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, fama jaza'u man yaf'alu dhalika illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Apakah kamu beriman dengan sebahagian kitab dan kufur sebahagian kitab? Tidak ada orang yang buat perangai macam ini, beriman dengan sebahagian kitab, kufur dengan sebahagian kitab, melainkan dia akan mendapat kehinaan di dunia. Dan di hari akhirat dia akan dikembalikan kepada azab yang dahsyat. Maknanya kalau tinggal sebahagian hukum, buat sebahagian hukum, Tuhan kata tidak akan berhasil apa yang kamu nak. Sebaliknya yang kamu dapat kehinaan di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan kepada kita. Jadi ini di antara perkara yang kita mesti faham. Kita jangan terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran asing. Pemikiran-pemikiran asing yang mencemarkan iman kita. Allahul Musta'an. Jadi masalahnya Al-Quran diturunkan untuk difahami maknanya, ditadabbur. Bukan sekadar untuk kita ni sampai ke sudah belajar mengaji Al-Quran. Belajar mengaji Al-Quran wajib. Tapi kadar mana? Kadar yang wajib lah. Ini kita tengok kadang-kadang makcik-makcik, pakcik-pakcik yang sudah berumur. Oh, sibuklah duk mengaji, duk ingat huruf qalqalah ada 5, huruf isti'la, huruf apa? Mak jaiz munfasil, mak wajib muttasil, iqla' nak buat lagu mana, ikhfa'. Oh, semua boleh ingat huruf ikhfa' 15 hafal. Tapi bila kita tanya tentang akidah, tentang hukum hakam syariat lain, tak faham. Rukun jual beli ada apa? Tak tahu, ada rukun nak jual beli dia tak. Padahal dia setiap hari duk pergi kedai beli barang. Beli shopping online 24 jam. Kan duk ngadak Shopee Lazada, Go Shop, CJ Workshop. Kan? Tapi tak tahu apa langsung hukum hakam, akad, kontrak tak tahu. Kan? Hukum hakam makan, minum, pakaian, adab jiran tetangga, tak tahu apa. Sedangkan adakah wajib semua orang belajar istilah-istilah tajwid? Jawapannya tidak. Hukum hakam tajwid hukumnya fardun alal kifayah. Sama juga hukum fiqh pun bukan kita nak suruh pakcik ni mengaji sampai jadi macam ulama mujtahid. Dan sama juga kita tak suruh orang awam mengaji tajwid sampai mereka jadi macam qari.
Bukan kita ni wajib nak baca Al-Quran sampai ke tahap Muhammad Siddiq Minshawi rahimahullah ta'ala. Kan? Tapi yang diwajibkan ialah dia baca Al-Quran bunyi huruf betul. Dia baca zalikal kitabu la raiba fih. Dia tak baca lah zalikal kitabu la raiba fih. Kan? Dia tak wajib tahu pun fih, dua harakat tu mak asli. Yang dia tahu kena baca fih. Dia tak baca fih. Kan? Dia kena baca zalika. Dia tak baca zalika atau zalika. Itu salah lah. Tak boleh lah. Itu berdosa lah dia baca macam tu. Tahu apa nama hukum tak wajib. Tapi cara baca. Cara baca. Itu yang wajib. Itu yang wajib. Kan? Dan bukan semua hukum tajwid itu wajib aini. Ada juga dia hanyalah wajib sinai. Kan? Untuk memperelokkan bacaan. Yang penting bunyi makhraj. Huruf tu betul. Kan? Lepas tu, yang penting sekali kita kena tahu hukum hakam Allah Ta'ala yang terkandung dalam Al-Quran yang kita duk baca tu. Jangan sampai kita duk baca Quran, Quran duk laknat. Ini, qari'ah punya elok baca Quran. Tapi tu dia, pi pesta baca Quran tu, pakai baju lilak-lilak. Minyak wangi sembuk sampai 3 botol. Gincu sampai merah menyala lebih daripada lampu hak lampu hak yang suruh dia berhenti Quran tu, baca Quran tu. Lebih terang mulut dia daripada lampu tu. Kan? Lepas tu baca ayat وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Tengok. Ayat tu laknat dia. Nas'alullah al-afiyah. Tak maulah jadi macam itu, teruk sangat. Apa faedah? Kan? Baca Quran punya sedap. Lepas tu dia pun dah baca Quran sedap, orang panggil jadi penyanyi, nasyid. Qari'ah, munsyidah. Lepas tu baca Quran. فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ. Hai orang isteri Nabi, orang perempuan, janganlah kamu melunak-lunakkan suara. Dah dia tadi baru dia tergedik-gedik nyanyi. Allahul musta'an. Tanya hukum tajwid lah. Kan? Kalau tengok dengan tu orang ingat macam, ini macam Syekh Husari ya. Husari apa? Kan? Mengarut. Jadi satu benda yang tak kena dengan matlamat. Itu kita bahaya, kita takut, kita duk rasa kita buat suruhan Tuhan, tapi suruhan Tuhan yang kita buat itu tidak mencapai piawaian yang Tuhan nak. Kan? Kita disuruh berpuasa. Nabi kata, "Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabah." Fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tak tinggal ucapan-ucapan keji dan amalan keji, Tuhan tak teringin untuk dia puasa. Tuhan tak mau puasa dia. Kan? Pasal puasa, matlamat dia adalah untuk mendidik jiwa daripada melakukan benda yang Allah Ta'ala larang. Tapi kalau dia berpuasa dalam keadaan saat lagi orang azan maghrib cucur rokok balik, baik tak bayar. Bukan kita kata hang jangan puasa, tapi maksudnya hang kena betulkan perjalanan puasa engkau ini. Sampai bila nak puasa macam ini? Kan? Sampai bila nak puasa macam ini? So engkau puasa kerana Allah atau kerana pandangan makhluk? Ya. Jadi itu perkara yang kita kena faham. Al-Quran diturunkan untuk diamalkan perintahnya dan dijauhi larangannya. Bukan membacanya itu menjadi amalan utama. Tetapi tentulah kalau kita tak baca,
Tentulah baca yang dengan faham. Kalau kita baca tak faham, tak ada makna. Kan? Bukan mesti dia nak faham tafsiran, tapi kandungan Quran dia faham, dia amal, dia buat. Kan? Ini pemikiran yang paling tinggi yang kita kena fikir selalu. So, kita kena sibukkan pemikiran kita, otak kita ni dengan mentadabbur ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Belajar hukum hakam Al-Quran. Belajar sunnah Nabi SAW. Belajar fiqh, belajar akidah. Sibukkan pemikiran. Ini yang pertama ya. Pemikiran yang perlu ada. الثاني الفكرة في آياته المشهودة والاعتبار بها والاستدلال بها على أسمائه وصفاته وحكمته وإحسانه وبره وجوده. وقد حض الله سبحانه عباده على التفكر في آياته وتدبرها وتعقلها وذم الغافل عن ذلك. Yang kedua, pemikiran kita ni kita nak kena sibukkan dengan apa? Fikir tentang ayat-ayat Allah yang terbentang di sekeliling kita ini untuk kita menambah iman, untuk kita yakin akan sifat-sifat Allah, kehikmahnya, ihsannya, kebaikan kurnianya, limpahan rahmatnya kepada kita. Allah telah menggesa para hambanya untuk berfikir tentang ayat-ayat tanda-tandanya dan mentadabburnya dan berakal akannya dan mencela orang yang lalai. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Allah Ta'ala kata, kami telah penuhkan neraka Jahannam ini dengan jin dan manusia. Pasal apa? Mereka ada otak tapi tak fikir. Otak ada tapi tak guna untuk fikir. Fikir dia hanya untuk dunia sahaja. Tak ada fikir untuk akhirat. Ada mata tapi tak tengok ayat-ayat Allah Ta'ala. Dia kerja nak tengok hak syahwat saja. Ada telinga tapi tak dengar ayat Al-Quran, tak dengar mengaji agama, tak dengar ceramah agama. Yang dia dengar benda-benda yang Tuhan larang. Dengar orang duk sembang mengumpat, dengar pasal orang fitnah, duk dengar pasal orang nyanyi-nyanyi. Ulaika kal an'am. Depa ni macam binatang ternakan mereka. Bal hum adall. Bahkan depa ni lebih teruk, lebih bongok daripada ayam kambing itik depa sendiri. Siapa mereka ini? Ulaika humul ghafilun. Mereka ni orang yang lalai, yang tak ambil kisah, yang tak ambil indah suruhan Allah Ta'ala. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. Siapa yang lebih zalim dibandingkan dengan orang yang telah diberi peringatan akan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia tak ambil peduli. Sesungguhnya kami akan mengazab orang yang berdosa ini. Allahu Akbar kabirah. Ini masalah. Kita hari ini berada dalam satu ayat Allah Ta'ala yang begitu dahsyat. Kita kena pandemik, kita kena itu ini macam-macam bencana, gempa bumi di Sabah, banjir dan sebagainya. Ya. Pun masih tidak mengambil iktibar, tidak ambil pengajaran dan tidak menambah iman kita. Sebaliknya, yang menyedihkan kita, semakin lama pandemik ini berterusan, kita dapat menyaksikan munculnya wajah-wajah nifaq, munculnya simptom-simptom ketidakimanan dengan takdir, ketidaksabaran terhadap ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ianya berpunca kerana tawakal kepada makhluk. Ada yang bertawakal kepada kerajaan, ada yang bertawakal kepada doktor, ada yang bertawakal kepada vaksin, ada yang bertawakal kepada teori konspirasi, ada yang bertawakal kepada sains, macam-macam lah. Tapi tidak bertawakal kepada Allah Jalla wa'ala.
Daripada dia menyerah diri dan mengaku ini adalah punca kesalahan daripada dia, dia menyalahkan ini adalah konspirasi orang itu ini untuk mengenalkan bisnes dia supaya bisnes dia jatuh. Inilah orang kapitalis, tak suka aku bisnes aku, aku orang kaya, mereka tak suka, mereka buat konon ada pandemik, habis kedai aku kena tutup. Daripada dia lupa, daripada dia sibuk duk fikir apa dosa aku kepada Allah Ta'ala sampai Tuhan tutup kedai aku ni. Zakat berapa kali tinggal tak bayar tak tahu. Dalam kedai aku ni banyak benda hak halal ke hak haram aku jual tak tahu. Duit duk simpan dalam bank tu, duk dapat bunga faedah tu, penuh dah aku asing tak tahu. Dia tak fikir lagu tu. Yang dia fikir, inilah konspirasi kapitalis nak menjahanamkan ekonomi orang kelas bawahan, ekonomi orang Islam. Kan? Bukan konspirasi, memang untuk jahanamkan bisnes kau, tapi bukan daripada konspirasi manusia, daripada bala Allah Subhanahu wa ta'ala. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ada orang bertawakal kerajaan, kerajaan yakin pada kerajaan akan tengok tu dia. Kerajaan makhluk, dia bukan Tuhan, bukan dia yang kontrol. Tidak, kita jadi kerajaan Firaun, kita jadi kerajaan Namrud. Firaun rasa dia sudah cukup sebagai pentadbir Mesir. Orang Mesir tak perlu lagi kepada lain Tuhan untuk mengurus hidup mereka melainkan dia. Sebab dia dah duk bagi makan, dia dah duk bagi minum, dia yang jaga keamanan negeri Mesir, sampai dia mengaku diri dia Tuhan. Tapi Nabi Musa AS mai jentik sikit saja. Nabi Musa kata, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Hai Fir'aun, hang tak jaga langit, tak jaga bumi. Hujan turun bukan ikut kehendak hang. Kemarau mai hang tak boleh lawan. Kalau banjir jadi hang tak boleh elak. Hang sendiri sampai masa sakit mampu. Hang tak boleh kontrol hidup hang. Betul hang nak dakwa hang kontrol hidup orang Mesir? Ini dia aku, utusan Tuhan sekalian alam yang duk kawal segala benda ni. Hang kena taat pada dia juga. Tak. Tawakal kepada makhluk, tawakal kepada vaksin. Kita vaksin sudah ada. Vaksin sebab macam hang sakit kepala makan Panadol lah. Sebab saja. Ada hang beli Panadol sampai hang pak kapet merah? Tak ada tak? Hang demam di rumah, bini hang beli ubat balik pada farmasi, hang sambut bini hang macam mana? Tak ada. Biasa makan ubat belum tentu lega. Kan? Semua itu berlaku pada keizinan Allah Azza wa Jalla. Dia yang ciptakan vaksin itu, dan kesannya hanya boleh berlaku dengan izin dia, dan dia boleh tahan kesan vaksin itu daripada berlaku seperti mana dia menahan api daripada membakar Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kita kena ingat tu. Kan? Sains, dia kata lah ni sains dah maju, sains dah boleh teka dah. Sains hanya teka. Sains teka ke? Yang COVID ni akan berkembang jadi macam-macam varian yang ada. Dia pun tak expect. Allahu Akbar kabira. Jadi akhirnya kecewa, akhirnya meronta, merana. Bila nak habis, bila nak sudah, sampai bila kita nak kena terkurung, tak boleh balik kampung. Padahal penyelesaian dekat diri sendiri. Bukan susah. Cuma ketegak, tak mau mengaku kata setiap kita ini berdosa dan kena kembali kepada agama Allah Jalla wa'ala. Semua masih lagi duk mendabik dada kata kita tak salah. Ini adalah ini semua punca dia konspirasi, ini punca kerajaan gagal, ni punca itu ini. Tunding merata kecuali dosa sendiri. Kan? Itulah masalah. Kita tak tafakur pada ayat-ayat Allah Ta'ala Al-Kauniyah, kejadian alam. Kita tak tenung dia, tak tadabbur dia sebagai tanda kebesaran dan keagungan dan kehebatan Allah Jalla wa'ala. Al-thalith الفكرة في آلائه وإحسانه وإنعامه على خلقه بأصناف النعم وسعة رحمته ومغفرته وحلمه
وهذه الأنواع الثلاثة تستخرج من القلب معرفة الله ومحبته وخوفه ورجاءه ودوام الفكرة في ذلك مع الذكر يصبغ القلب في المعرفة والمحبة والمحبة صبغة. Syekh kata yang ketiga berfikir tentang kurnia nikmat Allah Ta'ala. Kita dah dapat macam-macam nikmat daripada Allah. Duk fikir tak? Duk hitung tak? Duk kira tak? Duk bilang tak? Memanglah wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, takkan habis. Tapi kita kena sedar lah betapa banyak nikmat Allah Ta'ala dapat kita ini untuk menimbulkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Kata Ibn Qayyim rahimahullah, tiga pemikiran ini, kalau kita duk sibukkan otak kita duk fikir pada tiga perkara ini, dia akan melahirkan, akan mengeluarkan dalam hati kita ini pengenalan, pengiktirafan terhadap Allah, cinta kepada Allah, takut kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah, dan berterusan berfikir dalam perkara ini berserta dengan zikir kepada Allah, akan mencelup hati kita ini dengan ma'rifah dan cinta kepada Allah. Sehingga hati ini jadi itu saja yang dia ingat. Jadi ini tiga perkara yang kita kena sibukkan otak kita untuk berfikir berbanding benda lain, supaya tidak jadi mak jenin, berangan benda yang bukan-bukan. Dan ada pemikiran yang keempat yang kita akan sambung pada sesi yang akan datang biiznillahi ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah sikap melihat-lihat keliling tanpa had juga sebagai punca kepada menimbulkan persangkaan buruk seperti firman Allah Ta'ala, ijtanibu kathiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni its. Tab'an, macam kita dah sebut tadi. Tengok semua benar lah, tengok orang tu buat apa tu, dia bongkok-bongkok tu buat apa tu. Tak payah duk tengok lah. Kalau tengok pasal apa? Kan? Nabi tak suruh. Even benda mungkar yang tertutup, tidak disuruh cari. Benda mungkar yang tertutup, yang nampak depan mata kena cegah, kita pelik. Hak depan mata kita tak cegah, hak tertutup kita dah cari. Oi, kacau. Masuk supermarket, Cina pakai skirt, orang Melayu pakai skirt, nampak lutut, nampak apa, tak cegah pun depan mata. Memang kan nak cegah lagu mana? Tak tercegah lah ramai lah. Cuma kita boleh cegah dengan hati lah. Nak cegah dengan lisan, nak cegah dengan tangan, memang tak mampu lah. Kan? Cuma boleh cegah dengan hati. Tapi orang duk buat maksiat dalam rumah, dia duk kadut, pindak, pengintip. Itu yang menimbulkan zan, buruk sangka. Lain yang Tuhan suruh, lain yang kita buat. Lain yang Tuhan suruh, lain yang kita buat. Allahul Musta'an. Jika kita uzlah lebih membawa keselamatan diri, adakah uzlah dibenarkan dengan syarat tidak meninggalkan jamaah dan Jumaat bagi orang lelaki. Lain daripada itu, orang perempuan memang dah jelas dah, dia memang disuruh uzlah dalam rumah. Orang perempuan, waqarna fi buyutikun, dah jelas. Waqarna fi buyutikun, yakni kamu kena berkemak dengan rumah. Jadikan rumah tu kemak dia, tak boleh pisah. Macam kemak siam lah. Kan? Tetap menetap dalam rumah. Itu dah jelas dah. Kan? Orang perempuan, orang lelaki lah. Orang lelaki boleh uzlah. Jikalau dah melihat maksiat terlalu banyak, dibenarkan. Itu datang perintah daripada Nabi SAW untuk kita meninggalkan masyarakat jikalau maksiat sudah berleluasa dan uzlah lebih selamat. Selama mana dia tidak meninggalkan Jumaah dan jamaah. Itu sahaja. Bermaksud bertawakal, apa ni? Tawakal, usaha, tawakal. Oh, ini persoalan panjang ni. Ini kena balik kepada kelas akidah kita. Kita sebut dah, tawakal ialah perasaan hati disertai dengan usaha yang dibenarkan oleh syarak. Adapun sampai ke tahap bergantung harapan kepada makhluk, itu adalah syirkun fit tawakkul. Ini semua kita dah perincikan dengan detail pada kelas-kelas yang khusus berkenaan qada, qadar, takdir, semua ni dah dibincangkan. So rujuk balik kelas yang khusus berkenaannya. Untuk tidak menzahirkan diri ketika menyampaikan ajaran ilmu wanita dalam kelas yang berlangsung secara online contohnya. Kelas mengaji wanita
ialah dari segi adab menuntut ilmu. Di antara adab kita menuntut ilmu syarak, kita berpakaian dengan sopan, bukan kerana ada orang melihat dan sebagainya, tapi kerana kita dalam majlis ilmu. Macam kita nak baca Quran, bukan syarat baca Quran tutup aurat, boleh je orang perempuan tak pakai tudung sambil nak tidur baca Quran. Aisyah radhiyallahu anha baca Quran sambil nak tidur, tak ada masalah. Kalau ialah Aisyah hafal Quran, macam kita tak hafal, kita ada handset, kita boleh baca sambil-sambil duduk, bukan syarat, kan? Tidak menjadi syarat. Tapi kalau dia tutup itu lebih sopan dan lebih beradab. Tapi tentulah sama orang perempuan dia tak wajib tutup muka, bahkan dia buka muka dia supaya lebih kenal mengenali. Tapi kalau kelas online itu mungkin ada takut bahaya, ada orang yang tiba-tiba spam masuk, dan itu lebih baik dia berhati-hatilah dengan dia menutup aurat-aurat yang wajib. Itu lebih baik, kan? Dari menjaga keamanan daripada kalau dia buat kelas online sama kawan-kawan dia tu dalam keadaan tidak bertudung, tidak apa. Mungkin kalau kata tiba-tiba dia punya kelas tu kena spam, kan? Nasallallahu al-afiyah, takut bahaya pula, kan? Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.